kan. Okay, kejap. Tadi sebab apa VAR? VAR tu apa kita punya kekangan yang kita tak boleh apply VAR dekat dalam Liga Bola Malaysia ni? Duit lah. Duit mahal ke? Okay, hari ni hari Isnin berapa bulan? 21. 1 Ogos. Hari ni memang tema biru ke? Monday blue ke korang ni? Biasa hari Senin memang kita orang akan pakai baju biru lah. Abang betul memang hari-hari baju biru. Oh, memang hari-hari? Hari-hari baju biru. Tak ada baju lain ke? Kecuali hari Jumaat je. Kenapa? Kenapa tu? Senang. Tak payah pilih-pilih, tak payah pening kepala pilih. Terus ambil. Wife gosok, ambil je. Orang Settle. selalu kan macam save colour warna hitam macam Dayah. Macam malas nak fikir warna hitam. Kenapa abang minta warna biru? Tak boleh. Adakah ni macam ada kena-mengena dengan tim bola mana-mana yang tak abang ada, minta tak ada. sokong? Sekarang ni kena faham. Malaysia panas. Pakai baju hitam memang cari pasal lah. Oh ya. Yeah. Confirm berpeluh lah. Confirm ketibas lah. Tapi semalam kau hujan ke? Semalam hujan. Tapi semalam Ahad. Pagi orang tadi tak macam kerja. nak hujan juga. Abang malam kenapa tiba-tiba pakai warna biru? Bukan selalu warna hitam. Memang Monday blues lah. Aku just nak cakap lah sebenarnya baju ni aku baru beli hari Sabtu tu. Pergi Uniqlo, duk belik. Yang value buy tu ada. Biasa baju ni dalam 60 lebih ke 70 lebih. Hari tu jadi 39. So tu beli lah. Okay, itu berbaloi. Boleh relate. Jadi Padahal kena- macam kita tak suka pun warna tu, tapi sebab dia Sebab offer, murah. sebab Beli. dia murah. Betul. Ini kena new pinch ni. Ha? Kena new pinch. Itu yang match Perak lawan Penang. Itu hari apa Itu berapa minggu lepas kan? 2 minggu lepas. Panas tu. Oh, rasa Betul. macam baru semalam. Tapi game tu panas tu. Sampai sekarang masih orang bercakap begitu. Betul. Pasal ni apa offside goal. Yes, pasal offside. Itu memang ramai marah tu. Ramai tak buat Kenapa dia orang marah? Macam kat Twitter pun masih lagi orang berbalah pasal gol tu. Orang stay duk share gambar video game tu. Kalau kita tengok daripada video yang orang duk share ni, obvious gila kedudukan pemain Perak tu memang berada dalam keadaan offside. Sekejap, sorry. Sebelum tu nak tanya. Dayah tahu tak offside tu apa? Offside bukan kalau macam kita kat luar daripada ni garisan ke? Itu outside. Tu outside. Ini Ni offside. off. OAF-OUT. Jadi, tolong explain sikit offside tu apa? Oh, salah. Okey. Dia paling simple senangnya yang offside ni ialah kedudukan penyerang lawan ketika dia tengah menyerang melebihi kedudukan last defender pasukan lawan. So basically kalau kita tengok yang dia akan jadi offside bila dia move dulu sebelum bola tu move. Tergerak mic. Okey. Biar bola je move. Bola Biar move. bola Mic mic jangan move. Mic jangan move. Dia actually dia bukan penyerang je. Ini player lawan yang dia lebih daripada pemain Last defender. Last defender tu itu dikira offside. Offside. Oh. Dia kalau bahasa kampung orang panggil curi Curi ayam. ayam. Okay. So sekarang ni yang dalam kes Perak dengan Penang ni masa player Perak ni pas dekat yang player yang score ni kedudukan dia memang betul-betul offside. Dia bukan sikit-sikit punya tau. Ini memang obvious. Betul. And then dapat kat player tu pun just macam kalau kita tengok balik video tu dia macam sepak tu Sebab suka-suka dia. je. And then Betul. lepas tu pun nampak dia Tiba-tiba gol lah. tiba-tiba gol and then kita nampak dia pun frust. Okay. Tiba-tiba ref kata gol. Dia pun macam pelik kenapa ref iktiraf gol tu. And then Kenapa ref tu iktiraf gol tu? linesman pun tak angkat bendera. Angkat bendera. And then bila dah ref cakap gol, dia orang pun lah pergi celebrate lah. So dia menang 3-1. Yang ramai marah sekarang ni bukan isu dia Perak menang ke apa dia. Sekarang ni isu dia benda ni yang dah berlarutan pasal Mutu kualiti pengadilan. Mutu pengadilan Liga Malaysia. Benda ni dah lama dah. Daripada side sana pengadilan ke apa ke, tak ada macam keluarkan statement kenapa dia orang bagi benda tu gol ke, ataupun macam tak ada mengaku kesalahan ke, tarik balik mata ke, tak ada buat macam tu ke? Tak ada damage control lah. Kalau tengok dalam liga kita pun tak pernah lagi apa yang decision yang referee buat dalam game tu akan efek selepas tu even though decision tu salah. Benda ni macam tak pernah berlaku setahu lah. Kan? So maknanya dalam bola aku tak tahu tau. Aku tak tahu, so aku tanya. So maknanya dekat dalam bola anything macam keputusan yang referee buat waktu itu hanya valid ketika itu. So after that macam kalau nak ubah ke apa ke, macam tadi aku salah tu, tadi aku tengok balik rupanya salah, aku nak betulkan balik dah tak boleh lah. Tak boleh. Tak akan berlaku. Paling kuat pun dia akan minta maaf, dia akan keluarkan statement minta maaf.
tak ada. Yang rasanya yang rasanya Perak belum dengan ada Penang tak lagi. ada. Belum ada Belum lagi. ada lagi. Perak Penang tu tak ada siapa keluarkan kenyataan minta tak ada. Daripada kesalahan tu dari referee. Sebab antara dua-dua pasukan tak ada masalah pun. So maksudnya kalau bila dah pihak referee lah, mungkin kalau nak benda ni settle, mungkin kalau pasukan Penang buat bantahan kepada MFL, hantar surat bantahan. Biasa kalau pasukan tu sendiri pun tak mempertikaikan benda tu, biasa dia orang akan senyap lah. Dayah kena faham. Macam liga luar, dia orang ada VAR, Video Assistant Referee. Okay. So anything controversial punya decision, dia orang akan refer to VAR. Tapi liga kita belum sedia lagi, belum ada lagi benda tu. Oh, kita tak ada VAR. Belum ada lagi. Belum ada. Nak ada tu tak tahu bila. Sebab tak nampak langsung pun pasal Penambahbaikan tu ada benda perbaikan tu. Tapi itulah, nak cakap pasal mutu pengadilan ni memang benda dah lama dah. Memang banyak sangat yang kes-kes yang contoh macam dapat red card tapi Betul. dapat yellow. Even ada yang kes tackle memang bantai kaki langsung tak dapat kad. Weh. So itu yang ramai marah. Liga kita bukan tak best. Liga Betul. kita kompetitif je. Walaupun betul. fakta JDT pegang kita punya liga dah Ayo berapa tahun. Jo. Kan? Ayo Jo. Lepas ke kuasa. Okey. Tapi disebabkan yang kes-kes pengadilan ni dia jadi buat orang marah. Betul. Buat penyokong-penyokong liga super dia jadi marah, dia jadi muak tau dengan liga kita. So macam setengah orang pun dah menggelarkan liga kita sebagai liga sarkas tau. Yes, Oh, betul. ya ke? Siapa ni? Ramai lah. Di kalangan penonton-penonton lah, fan. Oh, okey, kejap. Tadi sebab apa VAR? VAR tu apa kita punya kekangan yang kita tak boleh apply VAR dekat dalam Liga Bola Malaysia ni? Duit lah. Duit mahal ke? Duit. Sebab VAR perlukan kamera yang sangat banyak. Contoh kita tengok APL punya game. Okay. Contoh bila sesuatu berlaku dalam padang. Alright. So VAR punya referee ni dia akan kat satu bilik ada kamera, dia ada multicam, dia akan nampak daripada semua angle. Kadang-kadang daripada angle kat sini je kau tak akan nampak kesalahan tu. Dia akan switch ke next camera. Sebab tu kita perlukan kamera yang sangat banyak. Dan plus VAR. bila ada VAR kena ada tambahan referee. Tambahan Which is yang referee. itulah yang dalam yang dalam bilik tu. punya referee. Dan dia bukan seorang. Dia kena ada 2-3 orang Dua, tiga juga. orang juga. Oh, faham. Dia macam kita direct tu lah, banyak-banyak kamera kan. Betul. Macam kat dalam contour rumah. Dia So macam ada dalam multicam contour rumah. kan. So maknanya bila macam liga-liga apa EPL macam Eropah semua, so maknanya diorang ada 2 control room lah. Satu untuk live, satu untuk referee. Macam tu. Macam tu lah. Lebih kurang lah. Tapi yang untuk tu tak ada kena-mengena dengan yang untuk live stream. Betul. Tidak lah, I mean like sebab dia guna kamera juga, faham tak? Like so maknanya akan ada 2 macam Betul. Satu yang akan fit dekat referee punya bilik tu lah. Satu yang akan fit dekat referee punya bilik, satu untuk live lah. Kamera live Kamera lah. live So kamera VAR dia tak campur kan? Tak campur. Tapi itulah isu dia sekarang ni. Memang macam bak kata Zudi tadi, sampai sekarang ni orang masih berbalah lagi pasal benda tu kan. Orang tak marahkan player Perak, orang tu tak marahkan fans Penang, tak marahkan player Perak dan fans Perak pun tak ada apa. Tapi sebab mutu pengadilan. Dia sebab macam abang tu cakap tadi lah, dia bukan yang macam terlebih tangan sikit, terlebih kaki. Ini memang betul-betul obvious. Betul. Berapa 2 meter ada. Saya tengok kat Twitter dia orang cakap dia punya offside tu dah lebih daripada 2 mahalah. Rumah lah Dia punya jarak tu dah boleh jamak tau. Itu maknanya ni lah, itulah, itu maksudnya benda tu memang betul jauh lah. Betul-betul Sebab jarak dia jauh. tadi Daya adalah Daya masa Penang lawan Perak tu Daya ada je tengok masa dia orang lawan kan, dia pergi mamak lepak. Lepas tu Daya macam apa benda yang dia orang bising-bising offside goal ya. Pasal macam pelik lah. Rupanya pasal ni tak tahu kan offside tu apa kan. So dari Zudi dah explain. So dah faham kan. Jadi kalau tengok bola tu kenapa tiba-tiba ref stop game tu tu maknanya sebab Ya offside. pasal pengadil tu kan. Referee ni selalunya referee ni datang dari mana? Macam mana pemilihan referee dekat Malaysia ni? I mean like training apa dia pergi? I don't know. Macam korang tahu tak? Satu fakta pasal referee kat liga kita, tak ramai yang dapat pengiktirafan FIFA. Mungkin itu salah satu sebab dia takut. Faham? Boleh jadi sebab faktor. Untuk dapat pengiktirafan FIFA tu, diorang kena ada training lain. Okay, sebab diorang nak jadi referee tu pun diorang ada latihan juga. And then untuk dapatkan FIFA tu pun diorang ada latihan diorang lain. Rasanya kat Malaysia seorang dua je kot. Itu Sekejap pun yang kita Google.
Itu pun yang paling famous pun ni lah kan, Sukidin Sukidin. Itu pun dah pencen dah juga. Itu pun dia pernah join, dapat panggilan untuk FIFA. World Cup. Itu pun sebagai Wow. sebagai ini Sebagai apa? pemegang masa je kan. Masa. Oh, so maknanya sekarang yang dekat Malaysia ada 5 pengadil yang juga pengadil di tidak FIFA lah. Oh 5 5. Macam Muhammad Amirul Izwan Yaakob. betul. Yang dia dijangkakan untuk next game FIFA ni, so sebab dia pun sekarang tengah bagi training untuk handle VAR. Oh, wow. Our first Malaysian yang akan handle VAR. Bas. Muhammad Nazmi Nasaruddin, Suhaizi Syukri, Razlan Joffrey Ali sejak 2018. Tuan Muhammad Yasin, Tuan Muhammad Hanafiah. Mungkin kita perlu ramai lagi. Adakah sebab kewangan, so kita tak dapat hantar ramai pengadil untuk kita training FIFA tu. That's why kita punya kualiti referee di Malaysia masih tidak setaraf dengan yang antarabangsa. Itu boleh jadi sebab lah. Sebab memang kewangan tu memang faktor utama lah. Kita tak nak cakap lagi lah pasal kes tunggakan gaji kan. Kita mungkin boleh cakap untuk next episode kan. Betul. Itu pun benda tu Boleh, kita boleh selit kalau mau. tak apa. So benda tu panjang. Isu Benda gaji ni ni pun masalah besar. Oh, besar Masalah besar. Oh, okay. jangan cakap stok yang sebulan 2. Ada yang sampai 5 bulan ke apa kan. Bulan tak dapat gaji. Serius lah. Benda tu panjang. Macam mana diorang makan? Itu Itu kena tanya dia orang. kita tanya dulu lah. Mungkin kena panggil player datang kot. Selalu yang macam isu ni selalunya player dari mana? Maksudnya yang tak dapat gaji ni ataupun benda ni berlaku kepada semua tim yang ada kat Malaysia ni? Dia nak kata seluruh tu tak lah, tapi kebanyakan lah. Kebanyakan kelab. Tapi saya rasa jangan sembang lagi pasal gaji. Kita cakap pasal pengadil. Saya curious Tak ya. apa. Sebab kita ingat macam bila orang sebut pasal pemain bola kan, macam mesti kaya dia ni, macam mesti bayar ni macam tu. Faham tak? Ya, Tapi rupanya tak lah Itu tak boleh deny lah. Sebab ada kelab yang dia mampu bagi gaji yang puluh-puluh ribu, kan, even belas-belas ribu pun kan. Tak campur lagi yang gaji untuk player-player import kan. Betul. Tapi yang pasal tunggakan gaji ni memang kes ni dah berlarutan, dah panjang. Tu cakap, kalau nak sembang ni memang kena next episode lah. Okey, nantikan episod seterusnya. Tiba. Selain yang isu Perak dengan Pening ni, ada lagi tak yang macam before ni berlaku kes-kes yang lebih kurang macam ni yang melibatkan referee? Kat Malaysia, personally antara mutu pengadilan yang agak teruk, personally aku rasa FAM kena mainkan peranan yang penting lah. Contohnya dengan hantar referee-referee ni pergi training yang lebih baik punya training, yang so diorang lebih faham lagi pasal bola. So kadang-kadang ni personally kadang aku tak tahu sama ada referee ni main bola ke tak. Sebab kadang-kadang ada setengah kekasaran yang berlaku tu. Contoh, kita tahu bila kita seorang main bola, kita tahu kita akan melakukan benda tu saya tak sengaja. Tapi kadang-kadang referee tu terlalu hard sangat kat situ. Hard dia punya decision. Patutnya benda yang boleh bagi yellow card dia dulu ataupun kau bagi amaran, tapi kau nak terus campak red card kan. Pada aku personally FAM memang kena mainkan peranan lah. FAM mungkin, MFL mungkin perlu mainkan peranan penting untuk hantar pengadil-pengadil kat Malaysia ni untuk pergi kelas yang lebih proper kelas mungkin. Untuk dia lebih faham lagi pasal macam mana nak mengadili tu lah. Dan mungkin lagi satu, psikologi pun mungkin penting juga untuk pengadil ni. Kadang kita nampak ada setengah benda ni terlalu personal. Contoh kita tahu kalau kat EPL, kita tahu contoh kalau London punya club kan, contoh kalau Arsenal dengan Chelsea punya match, kita tahu pengadil yang akan mengadili game tu ialah bukan pengadil yang berada yang menetap di kawasan London. So secara tak langsung dia akan bias kepada salah satu club. So macam kita, aku tak tahu macam mana cara Malaysia bagi ke pengadil tu lah. Itu yang macam soalan yang Dayah bagi kat Babito tadi, macam mana pemilihan referee ni, faham tak? Macam Dayah faham yang kalau dekat liga luar negara, diorang akan pilih referee yang macam tak ada kena-mengena dengan dua-dua kelab tu untuk mengelakkan bias tu. Betul. So adakah benda yang sama berlaku di Malaysia, ataupun kadang-kadang ada orang macam tak check pun latar belakang referee tu, macam sebenarnya member ni daripada kelab, daripada state daripada state ni kan. Betul. So diorang tak check pun, macam diorang bagi je sebab itu je referee yang available. Adakah macam tu? Kau rasa macam mana? Tapi rasanya diorang akan pilih juga yang mana tak ada apa, macam ada kelebihan kat mana-mana. Memihak pada mana negeri kan. Mesti dia akan pilih juga. Cuma itulah dia pasal mutu pengadilan ni, dia sampai tahap fans menyampah.
Sampai diorang keluarkan statement yang kat Facebook ke kat media sosial, keluarkan ref kena bayar. Baru nak cakap sebab adakah dia disebabkan oleh mutu pengadilan ataupun dia memang ada mutu tapi dia buat macam tu sebab dia dibayar. Itu wallah. Kita tak berani nak bercakap lah kan. Tapi alright, okay, tapi ada tak macam kes-kes yang kantoi yang sebenarnya referee yang ada kat Malaysia ni pernah ada yang dibayar macam any game yang korang ingat tahun 19 yang aku tak lahir lagi ke kan? Pasal pengadil macam tak berapa ingat, tapi dulu kalau Okay, Daya tolong searchkan untuk Abang Bitot dengan Abang. tak apalah sementara tu ni tapi sebelum ni liga kita pernah digemparkan lah pasal kes-kes bukan pengadil tapi player yang terlibat dengan Jual game dan kalau Daya Google pun apa yang jadi kat player-player terlibat tu memang diorang kena ban ni lah. Apa maksud jual game? Diorang maknanya diorang terlibat dalam unsur ni lah, benda-benda yang melibatkan judi lah. Contoh macam kau goalkeeper kan untuk team A lawan team B. Tiba-tiba ada orang yang betting ni apa semua, betting haram. So betting. dia jumpa kau, dia kata okay untuk game ni aku nak kau lepaskan 3 gol. So kau dibayar satu amount. So masa tu yang macam kau lepaskan gol tu untuk kau dapat duit. Sama ada kalau itu goalkeeper ataupun kalau untuk striker, jangan score gol itu. Itu pernah jadilah, itu pernah berlaku lah. orang cakap kisah gelap lah dalam Sisi gelap. Kita nak buat dark side punya football ya. Sebab ada je pemain-pemain dalam liga kita yang memang dah pernah ada yang digantung seumur hidup untuk dalam bola sebab benda-benda macam ni lah. Pasal referee tu tak pasti. Tapi itulah macam disebabkan mutu pengadilan diorang yang teruk ni, biasalah netizen kan punya marah tu sampai itulah. Ref kena bayar. Itulah Daya baru jumpa macam satu artikel ni, dia kata didakwa sogok sampul RM5,000 rasuah pengadil. Pengarah Sabah FC cabar tunjuk bukti dekat SPRM. Gitu. Kita tak boleh senang-senang tuduh tanpa ada bukti. Pengadil ambil rasuah tanpa bukti. Siap-siap kita yang kena saman balik. Pasal pengadil yang jual game. Daya scroll artikel ni kan. Dia cakap skandal rasuah Liga M tahun 1994, FA Singapura tarik balik penggantungan seumur hidup bekas pemain dan juga pengadil. Tahu tak apa kes masa ni sebab kita tak lahir lagi lah masa ni. Nak bagi tahu kat penonton awak muda. I muda lagi dan single, so anything macam Boy Roger. Okay, so itulah macam tadi kita cakap tu lah, ada kes yang kisah gelap Liga kita. Masa tu Singapura main dekat liga kita. Singapura pernah main liga kita? Ya, dan beberapa tahun lepas tu diorang keluar, and then lepas tu tahun 2012 pun diorang ada masuk juga dengan team Lion 12 tapi sebagai nama team Lion 12. Dan masa tu juga kan kita punya Harimau Muda main league diorang kan. Yes. Masa ada perjanjian antara FAM dengan FA Singapura. Wow. So dulu macam Singapura pernah lawan tim Johor, Singapura pernah lawan tim Perak. Perak. Pernah. Dia bukan like setakat Malaysia versus Singapura. Dia Singapura lawan kita punya tu. Yes. Masa tahun tu lah kejadian yang memang tak dijaga-jaga. Ramai terkejut actually. Ramai yang terkejut sangat. Sebab time ni tim Singapura ni lawan tim apa ni? dia bukan tim apa lawan tim apa. Sebab masa tu memang ramai yang terlibat. Dan banyak game yang terlibat. Tadi Daya kata ref pun terlibat kan? Dia cakap ref dia rasuah penjaga gol Singapura sebanyak $80,000 ya. Tahun 19 dalam Piala Malaysia menentang Perlis. Okey. Bagi tahu. 1994. Menentang Perlis pada tahun 1994. Yes. $80,000 Sing dollar. Banyak mana? Wah. Dia susah gak nak tolak lah. Sebab kena faham. Dulu gaji player bola tak macam sekarang. Faham? Tak besar. Sorry to say lah. Sebab tu sekarang ni banyak player-player yang zaman-zaman tu bila dah tua-tua ni diorang struggle untuk hidup. Sebab gaji diorang tak besar. So bayangkan ada orang offer kat kau $80,000
Sing dollar. pula. Masa tu tak tahu dengan Malaysia berapa ni. Banyak tu. Betul. Siapa yang individu yang rasuah penjaga gol Singapura ni? Sebab dia rasuah penjaga gol Singapura, bukan rasuah penjaga gol masa tu Perlis. Allah alam lah. Kita tak nak Dia petik nama mungkin- nama lah. Dia mungkin melibatkan buki-buki lah. Buki apa? Betting. Okay. Dia jadi menggemparkan sebab benda ni jadi kat liga kita. Itulah. Liga luar kita faham lah. Mungkin Betul. sebab dia orang pun yang sponsor baju dia orang pun Pusat-pusat judi. company-company judi kan. Company-company besar. Kita dulu paling teruk pun sponsor dan hero. Lahir. Pernah? Dulu Liga Malaysia dah yang sponsor. Last sampai tahun 2003 ke 2004 sebab masa tahun 2002 FIFA dah buat satu akta yang syarikat rokok Tak boleh sponsor. tak boleh terlibat dengan bola. Ya, dia macam kontra. Macam bola macam sihat dan macam macam tu kan. Pada aku ada satu isu juga bila brand-brand makanan segera yang menaja bola sepak juga. Makanan segera tak sihat kot. Kenapa kau nak relate dengan sukan yang sihat? Faham sama lah macam rokok tadi kan. Benda-benda betul. macam tu lah kan. Okay, tadi Daya baca yang penjaga gol yang kena sogok kan. Daya tengah cari yang pasal referee tu. Dia kena sogok apa? Oh, dia tak bagi tahulah berapa dia sogok. Cuma dia cakap Anggaran. dah ada nama lah. Okay, jangan Okay, kita tak sebut. Dia raja something. Tapi dia bukan raja. Dia bukan raja. Dia bukan raja-raja. Jangan sebut. Dia bukan raja-raja tau. Dia nama dia Nama dia lah. ada raja dekat depan tu. So dia cakap dia didapati mengatur pengadil perlawanan yang dilantik agar memberi kelebihan kepada pasukan Singapura dalam aksi menentang Kelantan pada April. So maknanya kes ni dia berlarutan sepanjang tahun 1994 ataupun before tu lagi, melibatkan Singapura menentang banyak-banyak tim Pasukan. dekat Malaysia ni lah. Dia bukan melibatkan Singapura saja. Dia mana ada melibatkan tim lain jugalah. Dia tak ada semesti Singapura. Cuma yang ni sebab Singapura tarik balik pergantungan seumur hidup. Maknanya orang yang terlibat tu tak boleh langsung terlibat dengan any Lawanan melibatkan maksud Daya Singapura. masa kes ni berlaku, diorang macam semua ni yang dibayar ni dia kena sidekan ke Singapura lah kan, sebab apa yang Daya bayar ni siapa yang Daya baca ni macam referee kena beri kelebihan menang pada Singapura masa menentang Kelantan pada April 1994. Lepas tu yang pasal penjaga gol Singapura pula, dia dibayar $80,000 dalam Piala Malaysia menentang Perlis. itu bukan kebetulan lah. Tapi yang sebenarnya banyak tim yang terlibat. Apa yang Daya nampak lah, macam tentang pengadil ni kan, kita boleh cakap mutu pengadilan lah, mutu pengadilan kita, pengadil kita kat Malaysia ni mungkin masih boleh diperbaiki. Dan juga kita berharap lah rasuah-rasuah yang berlaku dalam scene bola sepak kita ni berkurangan lah. Harapnya tak adalah terlibat. At least kalau pengadil mutu pengadilan dia lemah, kita boleh improve. Tapi kalau rasuah kita susah nak bantras. Betul tak? Betul. So apa pendapat korang berdua? Apa yang patut Liga Malaysia ni buat untuk improve apa yang kita lack ni dari segi pengadil, macam Abang Mitok kata VAR apa semua kita tak ada kan. Sebagai penonton apa cadangan yang boleh diberikan untuk kita improve? Banyak fan dekat Malaysia dah start canang untuk adakan VAR. Tapi personally aku rasa belum masanya lagi. Kita betulkan sendiri dulu pengadil tu sendiri. So buat apa kau nak ada satu sistem yang memang kau perlukan kos yang lebih besar untuk ada VAR kan. FAM atau MFL perlu ambil tanggungjawab untuk betulkan dulu mutu pengadilan kita. Mungkin hantar pengadil-pengadil kita pergi training yang lebih bagus apa semua, supaya diorang lebih faham konsep untuk mengadili satu perlawanan. So lebih terutamanya bila perlawanan besar melibatkan pasukan macam yang kau tahu memang akan ada isu ni dalam padang. Contoh JDT Selangor, mungkin JDT Terengganu, big game kan. So kita perlu ada pengadil-pengadil yang lebih faham untuk menangani, yang lebih kuat lah untuk mengadili perlawanan tu. So basically memang training lah. Kalau contoh sekarang ni untuk Liga Super, mungkin kita perlu ada pengadil yang betul-betul grade A punya pengadil saja. Macam untuk coaching, kita tahu bila untuk kau coach tim dekat Liga Super, kau perlu ada lesen A, lesen besar yang lesen A ke lesen apa kan. Untuk yang grade lain punya.
So mungkin untuk liga kita perlu pengadil-pengadil yang ada lesen dulu lah. Aku rasa dah tiba masanya untuk liga super pun perlu pengadil-pengadil yang diiktiraf oleh FIFA. Mungkin contoh Malaysia kita ada so far ada berapa 5 orang tadi kan. Aku rasa dah mungkin juga kita boleh import pengadil-pengadil di luar. Kalau tak silap Liga Thailand ke Liga mana pun dah start menggunakan pengadil-pengadil dari luar. Mungkin kita boleh ambil serang, kalau tak pergi pergi jauh pun. Ambil lah yang Singapura punya ke, Singapura, mungkin Thailand, Indonesia. Mungkin boleh ambil pengadil daripada Thailand atau Indonesia Ya, lah. betul. Yang ataupun Vietnam yang liga lagi kompetitif lah. Setuju. Lepas tu nak tanya, kita tahu macam susah untuk kita adapt VAR tu sebab kos yang besar apa semua kan. Okay, dalam kita punya selalu setiap game kita, berapa banyak kamera yang kita guna? Contoh sekarang memang liga kita Astro, Liga Malaysia memang Astro kan. Tu pun kalau tengok previous game ni pun Astro pun dah improve juga daripada segi kamera-kamera dia pun dah ada tambah juga kamera. So banyak jugalah kan. Okay, banyak juga lah. Tapi kalau untuk VR perlukan lagi banyak. Kita tengok dulu kalau Thailand boleh buat, mungkin Vietnam boleh buat, yang Indonesia boleh buat, mungkin kita boleh tengok. Ke macam kita tak ada VR tapi kita macam ni saja cadangan orang yang tak tahu apa-apa lah kan. Kita bagi cadangan bodoh je, mana tahu ada orang dengar. Kita letak je referee dekat dalam bilik live tu, faham tak? At least macam anything, macam dia dah boleh nampak on screen apa yang berlaku, macam sepak tu. Kau kena faham balik Okay. VR ni penambahan kamera tu untuk certain angle yang bukan kau tak akan nampak dekat dalam control room yang live broadcast punya game. tak nampak lah. Dan Daya satu lagi, VR ni dia bukan just sekadar kita kamera saja. Dia akan jadi, dia akan come up dengan satu line. Dia tengok okey, bila offside kaki orang ni okey line. Okey, kaki orang ni dekat line. Macam tu Sampai tahap macam tu. Sebab kalau tak tahulah, kalau Daya tengok yang hari tu World Cup baru ni pun dia orang guna satu lagi yang lagi upgrade daripada VR. Terus memang nampak bentuk badan orang tu okey lebih tak lebih. Menarik je. Tapi yang tu masa World Cup tu masa percubaan dan belum ada lagi liga yang guna kan. Betul. Sekarang ni dia masih stick pada VAR. VAR ni dia bukanlah nak cakap dia akan selesaikan masalah mutu pengadilan. Cuma dia akan membantu. Saya Sebab faham. Ikutkan kalau kat EPL pun dia guna VAR, Betul. banyak juga yang kontroversi. Tapi at least dia orang mengurangkan lah. Okay, so Daya faham lah. So maknanya Daya tak boleh lah bagi suggestion yang kalau kita kena letak referee kat dalam bilik live broadcast tu kan. Dia tak ada fokus tau. Nanti dia nak dengar director nak call shot lagi apa semua. Kalau aku jadi director aku halau je referee tu. Okay, kalau macam pada Mabito pula macam mana? Macam Abang Long tadi dia kata mungkin kita boleh banyakkan referee daripada negara-negara luar untuk berlaku adil terhadap game-game yang berlaku lah. So kalau Abang Bito macam mana? Betul sokong lah apa Zudi cakap kan, masa training semua tu kan. And then menaikkan diorang punya itulah, diorang punya mutu tu kan. Alright. And then pasal VR tu pun mungkin satu hari nanti, cuma itulah VR macam Abang tu cakap, dia tak akan menyelesaikan, tapi dia at least membantu mengurangkan masalah-masalah ni lah. Sebab bila game-game panas macam tadi kan, kita nak lagi kalau contohlah kalau menang tim tu dah lead 3-0 ke tak apa lagi tau. Bila macam 2-1 benda yang yang rapat kan, and then tiba-tiba jadi something yang mungkin jadi penentu game tu, penentu keputusan, and then tiba-tiba ref buat keputusan tak betul. Saya nak fan boleh mengamuk lah. Bukan fan je mengamuk, saya pun lah tiba. Tak, sebab ada certain team ni dia orang ada punya penyokong yang dipanggil Atras kan. Sebab Atras ni dia kalau tak kena waktu juga dia orang boleh itulah, dia orang boleh di luar kawalan lah kan. Betul. So sebab dia orang di luar kawalan ni kadang-kadang bukan sebab dia orang ni memang apa, tapi sebab kan tak puas hati dengan game tu. Itu apa yang berlaku dekat Indonesia yang sampai itulah yang tragedi tu kan. So macam dekat Malaysia pun kalau aku recall balik game tahun 90-an kot ataupun awal 2000-an dalam 2000-an kot. Yang ada kes rusuhan juga tu kan. Bukan. Yang ni sebab pemain penyokong tak puas hati. Masa tu zaman tu MK Land main dalam Liga Malaysia. Sebab mutu pengadilan teruk, satu stadium tu dia can ref the whole game tu. Boleh sebut ke tak tahu. Nanti kita mute lah. Semua fan chant benda tu lah. Sebab apa yang mutu pengadilan tu lah, masa tu MK Land orang mana tak ingat. Dia mengganggu lah.
Saya tak langsung pun bila mutu pengendilan tu yang tak okey dan mengganggu rentak permainan tu. Mungkin pemain akan lebih emosi macam tu sebab tu yang di kalangan pemain pun boleh bergaduh. Liga Malaysia ni Abang Long sokong tim mana? Seri Pahang. Ha? Seri Pahang. Faham? Oh, okey. Abang Mitut? Berbelah bagi sebenarnya. Kenapa tu? So kita membesar kat Perak Okey. Lepas tu kahwin orang sini kan. Okey. Anak pun orang sini. So time Selangor lah. Faham. Dia belakang anak bini dia. Alright. Okay. So untuk Daya, okay, kita dah nampak lampu kenapa merah biru kat sini. Dah faham sendiri. So that's all guys. Sekejap, apa simboliknya lampu background kita ni? Tak apa, saya memang minta memang merah biru. So korang tak ada Selangor punya tak ada. Sorry Merah biru apa lah? Tim apa lah? Hai Azrul. Sekejap, merah biru Crystal Palace kalau EPL kan? Crystal Palace Tak ada, kita cakap pasal Liga Malaysia. Tak ada. Alright. Okay guys, see you in the next episode. Jangan lupa like, subscribe dan share. So kalau korang suka, nanti kita orang boleh bahas pula pasal rasuah dalam Liga Malaysia ataupun dark side dekat dalam Liga Malaysia ke dalam Liga Negara-Negara. I don't know. So korang boleh komen apa yang korang nak kita orang bincangkan. See you till next time. Bye. Majulah sukan untuk negara. Yes.